Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Dan demikian lagi dengan atau dengan 3 kuruk perempuan tu. Itu ke? Mari dah. Atas tengah sikit. Demikian lagi katanya dengan 3 kuruk perempuan yang bunting daripada zina kerana tiada dihormatikan baginya. Kalau tengok dalam kitab Qal-Jubi dia kata boleh. Mana demikian lagi dengan 3 kuruk perempuan yang bunting yang mengandung daripada zina. Maknanya masalahnya asalnya perempuan itu maknanya apabila dia mengandung makanya iddah dia adalah ijma' ulama dengan bahasanya beranak. Maka anak itu disyaratkan bahawa anak itu dibangsakan padanya mempunyai sahibul iddah tu. Apabila mungkin kita bangsakan padanya sahibul iddah. Adapun kalau tidak, dengan bahasa dia tu ialah zina ataupun kecil lagi, maka tak ada kira-kira boleh. Kira-kira boleh. Sebab tu ya, tapi di sini dalam Qal-Jubi sebutnya masalahnya adalah kalau walaupun anak tu zina, ataupun tak mungkin kita bangsakan seperti yang bini tu kecil lagi atau lainnya, makanya kiranya kuruk itu kira perempuan itu iddah dia adalahnya 3 boleh. Tapi sini ada demikian lagi dengan 3 kuruk perempuan yang bunting daripada zina. Kerana apa? Kerana tiada dimuliakan baginya bagi perempuan itu. Itu ada sebut situ. Tapi kalau kita tengok dalam i'anah, kita tengok majmu' pun tak jumpa, tufah pun tak jumpa ke, tufatul muhtaj pun ada download tufah tu. Sebab tu jata biwat ila hamlin hamalata li sahibil iddah walau mudwatan tatasawwaru la bakiyat. Lapa daging seketul, sekupang pun. Tapi syaratnya di sahibil iddah dah. Anak tu. Patut dalam ayat sebut ya tasumma in kana alhamdu bi wad'i syubhatin in qadat iddatu syubha bi wad'ihi summa taddu li zawj. Kalau nya adalah terlalu mengandung itu yang ada nama wati syubha, ambil iddah syubhat dengan beranak. Kerana anak tu anak syubhat. Dah maka apabila beranak ambil iddah syubhat. Lepas tu summa ta'taddu kemudian beridahlah perempuan pula di zuk untuk zuk dia pula. 3 kali suci. 3 kali suci pula. Ini kalau syubhat. Wa in kana minaz zina, tapi jika adalah mengandung tu pada zina, fa wujuduhu maka ada anak zina hamli itu keadaan seperti tak ada lah. Sebab apa? Illa ihtirama lahu. Kerana ada tiada kehormati bagi dia. Kalau tu mana anak zina ni ada sebab tak ada. Betul katanya kerana tak ada hormatikan bagi dia. Kalau anak tu zina. Jadi kalau anak juzuk yang keempat muka surat
48 hak naskah ni lah. Hak naskah tabak apa ni? Itu ya tanya. Tapi ya fa in kana min zawatil ashhur. Tapi kalau sekiranya adalah perempuan saat ni, perempuan yang anak tu zina saat ni tu, daripada perempuan yang mempunyai boleh dengan maksudnya tak pernah mari haid lagi sebelum mengandung tu. Nasihat dia beriddah lah dengan dia dengan ashhur boleh. Kalau dia tu ialah min zawatil aqra, kalau dia tu adalah padanya perempuan yang mempunyai tu suci dengan maksudnya dia tu pernah mari suci dah, ia tadda biha. Nasihat beriddah dengan dia dengan quru. Wa alaihi dan atas inilah. Atas ini tafsir ini lau zanat kalau zina lah ia perempuan fil iddah dalam iddah. Kalau zina tengah-tengah iddah. Wa hamalat pahtu mengandung minal zina berzina lam tangqati'atil iddah. Nasihat dia putus iddah dak kerana tak boleh. Ya dak iddah tiba-tiba pergi zina. Apabila zina iddah tu lagu mana? Dak. Kalau iddah tu kalau iddah boleh, no boleh. Kalau iddah 3 boleh, no bila 3 boleh. Kalau iddah 3 suci, no 3 suci. Lepas tu anak tak memutuskan akan iddah tu. Nah, tu tengok dalam kitab I'anatul Talibin. Nah, kalau tengok dalam kitab I'anah. Pas sini katanya dan demikian lagi dengan 3 quru perempuan yang bunting daripada zina kerana tiada dihormatikan bagi. Sebab tu dah baik tu urunya. Jika dia tu duk mari haid lagi, kalau duk mari haid lagi lah. Kalau tidak makanya iddah boleh. Nah, habis dia supaya I'anah dah baik tu uru tu. Demikian lagi 3 quru ya tu. Ada 3 quru tu kait. Kalau sekiranya dia mari haid lagi 3 quru. Kalau di mana kalau dia tu ialah min zawatil aqra lah, kira quru. 3 quru tu. Tapi kalau dia tu ialah mari haid adalah iddahnya dah. Iddahnya adalah bulat. Kalau tak mari haid dah. Kalau tak tak pernah mari haid masalahnya, maka iddahnya adalah boleh. 3 boleh. Tengoklah I'anah dah. I'anah dah sikit. Tengok Tuhfah pun tak jumpa, I'anah pun Majmu' pun tak jumpa orang ni. I'anah ada. Sebab itulah sebab tu je. Sebab tu sini katanya dan demikian lagi 3 quru yang ada dengan 3 quru perempuan yang bunting daripada zina. Wih, masuk balik kita. Pak mana tadi? Dan iddah. Situ dah. Dan iddah mustahadah itu bawah tu sikit. Dan iddah bermula iddah bagi perempuan yang mustahadah, iaitu yang iddah yang mustahadah ai ghair mutahayyirah. Yang tidak mutahayyirah dak. Perempuan iddah mustahadah iaitu ada darah penyakit. Kalau darah penyakit nak kira orang mana? Yang mai uzur lebih. Kalau mari nifas semua lebih, apa nak kira orang mana? Dia tadi dikira-kira kepada suci yang ditolakkan kepadanya. Dikira kepada suci mana? Yang ditolakkan. Kepada yang mana yang turaddu. Dalam kitab I'anah tu ya turaddu. Dikirakan pada suci berakhir tu. Nak kira tu? Mana kira suci? Mana mustahadah itu ialah tu iddah dia nak kira suci. Tu hadis suci tu. Suci mana? Suci yang ditolakkan, yang dikembalikan. Tolak sini mana yang kembali? Bukan tolak dengan ta dak. Tolak tulis dengan ta. Ta waw. Itu. Allah sawab. Tulis gitu. Nampak tu pening. Tapi baca dulu tak baik dia. Allah sawab ditolak atau dikembalikan. Ditolak dengan ta, lam qaf, ditolakkan atau dikembalikan. Ditolakkan ilaiha kepadanya. Mana dikembalikan? Ini diratkan, dikembalikan.
Mana kira dikembali? Dikembalikan padanya tu musahadah tu. Kembali dia harak. Kalau tengok dari anah muka surat qalyubi. Kalau tengok qalyubi muka surat 94. Juzuk yang keempat. Dia terkena dalam kitabnya qalyubi ta wa iddatu mustahadatin ghairi mutahayyiratin. Kemudian iddah perempuan yang istihadah yang ada darah penyakit yang bukan mutahayyirah, makna yang dia tu dapat bezakan itu dia, bukan mutahayyirah dah. Bi aqra'iha, dengan segala sucinya tu. Segala suci ni, suci mana? Al-mardudah, yang dikembalikan, yang ditolakkan. Mana yang dikembalikan? Kembalikan ia musahadah tu ilaiha padanya, atau yang dikembalikan akan kuruk tu ilaiha, atau yang dikembalikan akan perabot tu ilaiha pada kuruk. Sini padanya musahadah, tak kepada kuruk, pada aqra'. Kalau supaya qalyubin ada baitunya ilaiha ila musahadah, mana ila yang dikembalikan akan kuruk pun boleh. Yang dikembalikan akan kuruk tu ilahi pada puai, boleh tak? Dikembalikan ini yang ditolakkan. Tolak sini maknanya dengan ta, tolak ataupun dengan dikembalikan. Ini kembali apa? Kembalikan akan aqra' dah. Ilaiha pada musahadah. Kembalikan ini akan aqra'. Mana dikembalikan pada dia? Kiranya ilaiha ta haidan nasbah haid atau tuhran nasbah suci. Maksudnya ni annal mu'tadah, bahasanya perempuan yang biasa yang beradat dia tu adalah seminggu macam tu. Kalau berak dia ialah suci seminggu, maka dia kembalikan suci seminggu. Suci haid. Kalau terberak dia suci haid seminggu, maka dia kembalikan haid seminggu. Lepas tu suci dia tengok. Kalau terberak dia sucinya 23 hari, dikembalikan 23 hari. Tapi kalau terberak dia biasanya tu mari haid seminggu, tapi mari suci 2 bulan. Kira 2 bulan. Sebab tu mana kembali situ. Tadah turaddu ila adatiha, kepada adat dia. Fil haid wa tuhri. Itu qalyubi ada. Maka sama kalau perempuan musahadah, dia kembali adat dia dulu. Adat dia sebelum dia musahadah tu, adat dia berapa? Kalau adat dia mari uzur seminggu, kira seminggu. Lepas tu suci pun gitulah. Itu maksud katanya dikirakan. Dikirakan pada suci. Mana dikirakan dah suci. Suci mana? Suci yang ditolakkan kepadanya. Mana suci yang dikembalikan padanya. Bukan tolak sini dalam al-swab ditolak atau yang ini dikembalikan. Itulah suci dikembalikan padanya di mardudah. Mana beradat dia murad dikembalikan. Jadi perempuan ni apabila dia menyakit istihadah, dikembali mana? Kembali pada hak suci dia hak dulu, atau haid dia hak dulu tu, dia kembalikan situ. Maksud gitulah. Dia pening ibarat. Sini maknanya mustahadah itu dikira-kira pada suci yang ditolak ini oleh suami. Tolak kepadanya, tepat tolak suami kepadanya guana, jadi pening situ. Maknanya dikembalikan. Kembali hatulah. Maksudnya ialah perempuan yang mustahadah ni dia kembali pada asal dia, hak adat dia lagu mana. Kalau adat dia lagu mana, begitulah kira adat dia. Maksud gitulah. Sadar kira adat dulu. Adat haid, adat tu suci dia. Dan idah perempuan yang mutahayyirah ni maqabih ni. Perempuan yang mutahayyirah, waktu nokah dia tanya mustahadah yang mutahayyir, ghair mutahayyirah. Kalau dia mutahayyirah, yang pening, yang bengang pun tak tahu haid mari berapa, habis berapa, tak tahu tarikh. Iaitu perempuan yang berkekalan darahnya muhayyirah, yang mari darah seumur. Darah seumur tu maknanya lebih lah. Dan tiada bezakan darah tu. Ini mana haid, maknanya suci. Mana tiada bezanya perempuan pun boleh. Tak pandai bezanya perempuan tu, jadi akan mana darah haid, mana darah bukan haid.
Tak pernah nak beza. Dan lupa waktunya, lepas tu lupa pula waktu mari bila. Tak ada tanda dak. Cuma mari lama-lama ke, mari lama-lama lupa. Tu. Lupa. Dan kadar waktu tu berapa hari tak tahu. Berapa je tak tahu. Lupa. Maka dinamakan mutahayyirah ketiga. Dia bingung panggil pening sendiri. Peningnya. Ini nak lawan mutamayyizah. Mutahayyirah lawan ni mutamayyizah. Gapo ni mari? Kata mulai. Kalau tu perempuan yang mutahayyirah pada situ ialah dia katakan darah mari tak boleh nak beza. Mari seumur. Sebulan ada. Mari 20 hari haid. Mari ada 16 hari, 17 hari mari. Tapi tak mana beza. Mari bila tak ingat tarikh dah, habis bila tu bila. Berarti mana tak tahu berapa hari dah. Mari tak tahu berapa hari, tapi tu ada semua. Maka iddahnya 3 bulan sekarang itu mana dikira masa tu. Ya ay alal mu'tamad. Ay alal mu'tamad di atas pendapat mu'tamad. Semua ulama dak. Dah. Tengoklah qaul jubi dah. Mu'tamad adalah mutahayyirah adalah dikirakan ialah sekarang tu, masa tu. Masa mana? Masa je talak tu lah. Dikira masa itu, ini masa talak tu. Masa talak tu bila situ lalu dah. Sebab tak tahu bila habis bila mari. Lalu tu maknanya masa itu mana ketikanya talak tu dia kira lalu dah 3 bulan. Bila cukup 3 bulan ya. Semua ulama kira pada anak dia dulu ke. Kalau dia biasa mari dah habis. Dan iddah perempuan sahaya pula habis. Adapun kalau mutamayyizah ya tahu amal mumayyizah perempuan yang bezakan dia tanya ila tamjizi al-fasil bainuhuma. Bain haid wa tuhri itu. Mana ialah dikirakan apa dikirakan kepadanya beza yang beza tu yang bercerai di antara haid dan suci tu. Ya kira situ. Maknanya dah tunggu apalah talak tu. Lepas tu nak kira iddah dia, maka ialah sehingga sampai ada beza dulu. Sampai masa mana beza. Ni kena akalkan ialah darah haid. Ni bukan darah haid masalah. Boleh beza. Kerana ada sifat-sifat dia lah. Sifat darah haid tu lain, sifatnya darah penyakit tu lain misalnya dia boleh beza. Dan dia ingat tarikh. Nak tarikh mari bila masalah, dia tanya mari 1 bulan. Apabila mari 1 bulan, tunggu sampai 15, 16. Boleh 16 boleh beza dah. Kerana apa? Kerana sebanyak-banyak haid adalah 15 hari 15 hari. Kata tu 16 tu boleh beza dah. Bila situ. Beza situ. Kalau mumayyizah ila tamjizi al-fasil bainuhuma. Kira tu. Wal mubtada' dia perempuan yang baru mari ya. Tak pernah mari masalahnya dulu. Tiba-tiba baru mari sekali lagu mana? Ada. Tak kira ada lagi. Dia baru mari sekali ya. Baru mulanya. Turaddu aifil haid, dikembalikan pada haid tu ila akalil haid dah. Kalau dia tolak tu ialahnya tiba-tiba dia musahadah. Tapi musahadah pun baru mari sekali, pas nak kira mana. Mana musahadah perempuan yang musahadah, yang menyakit, darah menyakit tapi baru mari sekali tu ya. Maka dikembalikan padanya sekurang-kurang haid iaitu sehari semalam. Iaitu sehari semalam. Tapi ada satu kaul lagi ila ghalibihi, akhirlah ulama. Setengah ulama katanya kira ghalib dia. Ghalib artinya 7 hari dah. Ghalib kira 7 hari 7 malam. Kalau perempuan yang musahadah yang mula-mula mari ya, tak pernah mari lagi, mau mari sekali ni. Maka nak kira iddah dia adalah ulama katanya yang muktamad katanya sehari semalam kira. Bila sehari semalam tu haid dia. Batu suci tu sebanyak 15 hari 15 malam dah. Sekurang-kurangnya sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam situ. Kembali situ. Tapi setengah ulama dak ila ghalib. Kepada ghalib dia. Kalau tu mubtada. Habis. Dan iddah perempuan sahaya yang belum lagi merdeka sekaliannya. Iddah perempuan yang belum lagi merdeka sekaliannya. Sekalian bagi tu perempuan tu sahaya tu. Maknanya baru merdeka separuh masalah hamba mukatabah masalah atau hamba mubaadah masalah mubaa. Berarti makna tidak merdeka sekalian lagi lah, tidak penuh lagi. Baru separuh min babi aula kalau nya 100% hamba. Khabar dia
iddah dia 2 kali suci, 2 kali suci je. Kerana dia separuh bagi orang merdeka. Dan jika dimerdekakan, jadi akan perambil sahaya itu. Merdeka lah. Lepas tu tok laki dia pun tu merdeka lah. Dia merdekakan je sekalian. Padahal ia belum padahal ia di dalam iddah bain dengan 3 tolak. Jadi maknanya masa dok iddah bain 3 tolak, apabila tok laki dia tolak 3, ini nasbah tok laki dia merdeka lah. Abang tolak bain 3 sebab dengan 3 tolak ke. Tu. Tak ada jawab lagi tu. Padahal ia dalam iddah bain lagi dengan 3. Dengan bahasanya tok laki dia merdeka dah. Tiba-tibanya dia tolak, tu maksud gitu. Dah dobek ni, kalau tak dobek kada pening. Bain saat ni katanya itu iddah 2 kali suci. Lepas tu tolaknya 2-nya, tiba-tiba sini buat apa 3. Dengan bahawa bukan tolaknya masa merdeka tu, tak kira tolak masa merdeka. Tak, dia tolak sebelum tu sebab di dalam iddah. Dalam iddah bain dengan 3 tolak. Atau ditebus tolak, mana tebus tolak tu khalaq, berarti tolak khalaq pun jadi bain ke? Sebab khalaq bain dah. Tapi bain pun no iddah. Kalunya mengandung tu kenapa kena tu beranak. Kalunya mai uzur dia kena 3 kali suci. Tiba-tiba tok laki tepuh tolak. Ataupun dia tok laki tolak 3 dah. Lepas tu madah ke masa tu. Orang madah ke dekat itu. Kalau ikhrah asalnya ialah 2 kali suci. Ada 2 kali suci, tapi tiba-tiba dia madah ke tengah-tengah. Atau di dalam iddah wafat, jadi wafat tok laki dia. Tok laki dia cerai, tiba-tiba tok laki mati, tak habis iddah lagi, duk tengah-tengah iddah, tok laki mati pula. Dah kira iddah kan? Iddah wafat dah. Kalau iddah wafat maknanya 4 bulan 10 hari. Jawabnya maka tiada disempurnakan, mana tiada wajib. Ini baru jawab. Kalau dimadahkan tengah tu maka tiada wajib disempurnakan, dicukupkan iddah orang madahka dah. 3 kali suci tu dah. 4 bulan 10 hari tu dah. Dengan 2 kuruk juga. Ini dan hanya dengan 2 dan hanya. Dah tambah situ. Dan hanya dengan 2 kuruk juga, 2 kuruk. Seperti iddah sahaya tu lah. Habis. Dan iddah perempuan yang tiada haid. Sebab apa? Sebab kecilnya atau penyakit. Dia ada penyakit. Dia menyakit tak mari ke uzur. Setengah perempuan tu tak mari uzur tu kerana penyakit. Tak mari penyakit ni kadang-kadang kerana uzur. Atau kejadian ataupun kadang-kadang kejadian dia memang tak mari uzur. Ada setengah orang tak pernah mari uzur. Sampai itu pun nikah tak ada anak. Ada setengah orang tu mari uzur. Ada. Tapi jarang-jarang setahun sekali kadang. Mari setahun sekali gitu. Kabah-kabah kat perut dah. Masalah. Ada setengah orang 7-8 bulan tak mari-mari. Ada setengah orang tu kejadian ni mari tak ada uzur dah. Atau lainnya lain tersebut gitulah. Berapa tak pernah mari lagi sebab kecil tu menyakit ke gaponya makan ubat ke gitulah. Lainnya makan ubat masalahnya. Dia tak mari uzur kerana makan ubat. Besar umur 9 tahun makan ubat tak mari uzur dak. Itu mana lainnya. Atau yang putus asa, mana putus asa daripada haid dah. Sebab apa? Sebab tuanya dah tua dah. Tua tu adalah putus asa pada haid ni adalahnya seorang ulama tak umur 50. Ada seorang ulama tak umur 62. Tu umur ghalib 62 ataupun 63 tu. Jadi khilaf situ. Kalau perempuan siapa umur 50, tak ada harap ada anak. Kerana apa? Tak mari uzur dah. Tu jari benar. Kalau putus asa dah khabat dengan 3 bulan jenis iddah dia khabat dengan 3 bulan. Kalau perempuan tak biasa mari uzur lagi sebab penyakit ke sebab apa pun tak pernah mari ataupun dah putus asa dah. Habis dah umur haid dah. Umur 50 naik ke atas dah atau umur 63 dah. Maka adalah kira iddah dia 3 bulan. 3 bulan ni. Ini panggil zawatul asyhur. Perempuan yang mempunyai bulan-bulan. Kalau zawatul aqra, maksudnya dia bagi uzur lagi. Maka jika ditolak pada pertengahan bulan, tiba-tibanya orang dah tolak dia tengah bulan. Sebabnya bila 3 bulan. Pas 3 bulan tiba-tiba tengah, murak tengah tu bukan awal lah. Ada bulan Islam, bukan bulan masalah, bulan hilaliyah. Ada hilal kira anak bulan. Tiba-tiba tengah bulan, maksudnya 5 bulan, 3 bulan, 4 bulan atau 10 bulan, 15 bulan, 20 bulan, tu panggil tengah. Kira tengah-tengah bulan. Tengah-tengah mana bukan awal dah.
maka disempurnakan baginya bagi hak tengah bulan tu. Kemudian 2 bulan. Dah disempurna, kemudian 2 bulan. Mana boleh cukup 2 bulan. Maka disempurnakan baginya kemudian 2 bulan tu. Selepas 2 bulan habis sempurna. Mana capuklah. Hak boleh tu tak kira lah. Hak boleh, mana kira boleh tu berapa boleh kira dulu. Ya talak berapa boleh. Contoh katanya boleh Islam lah. Ada 10 bulan boleh Islam. Bulan Muharram masalah. Makanya tunggu habis bulan kemudian tu bila cukup lah. Bulan yang selepas tu bila 2 bulan tu. Lepas tu cukup 2 bulan disempurnakan tu. Disempurnakan yang tu dia. Dan disempurnakan bulan. Sebab tu maka disempurnakan baginya kemudian 2 bulan. Bicara pun dah. Dan disempurnakan bulan yang pertama itu dengan bulan yang keempat. Kalau tak ada kemudian jamaah. Maka disempurnakan baginya 2 bulan. Kalau tak ada kemudian jamaah. Tak ada lah kita buat likung jamaah. Maknanya kita sempurnakan 2 bulan dulu bila cukup 2 bulan. Kemudian baru sini ni. Kemudian maka kemudian disempurnakan bulan. Bukan lalu kemudian duduk sini jamaah. Kemudian tu dua tak kena tepat tu. Kita likung. Maknanya disempurnakan 2 bulan dan disempurnakan mana kemudian disempurnakan dan kemudian duduk sini. Kemudian baru duduk sini. Kemudian disempurnakan bulan yang pertama tadi tu. Bulan hak duduk tengah-tengah tu. Bulan hak itulah. Ada hak pertama. Dengan bulan yang keempatnya campur. Sempurna 33 tu. 30 hari bila cukup 30 hari. Bila cukup 30 hari. Jadi kalau hak dulunya masalah 10 hari boleh. Lepas tu kita bulan yang selepas tu kita tak bila lagi. Selepas tu kita bila sebulan sempurna. 2 bulan sempurna. Lepas tu hak dulu 10 hari, hak bulan yang keempat ni adalah kitanya cukup 20 hari lagi. Ada. Bila cukup 20 hari lagi. 3 bulan bila satu nah, capuh satu. Cukup 3 bulan. Bila jika kurang ia sekalipun. Jadi jika kurang ia bulan keempat tu. Mana bulan keempat ni tak cukup 30 hari. Tak sekalipun bila 30 hari. Bila hak dulu 10 dah capuh hak belakang 20 pula 30. Walaupun hak bulan akhir ni 29-nya. Kira anak bulan 29. Tak je bila hak sempurna tu. Bijukah tu. Itu maksud itu. Dan ada pun perempuan yang putus haid sebab penyakit. Yang diketahuinya penyakit tu, dia tahu penyakit seperti sebab menyusu. Jadi dia tak mai uzur tu bab susu, menyusu anak. Pelakah dia. Maka jika datang haid pada tengah iddahnya, mana tengah beriddahnya. Tengah beriddah mari haid. Maka wajib iddahnya iddah perempuan dengan 3 kuruk lah. Hak tak ada dia putus tak mari haid lagi. Dah. Saat ni ke? Dia talak pada tengah bulan. Ini talak ni sebab apa? Ni sebab hak tu lah. Hak putus asa pada haid tu. Ataupun hak tak mari haid lagi. Dia tak mari haid. Nak kira 3 bulan dah. Kalau ataupun putus asa mari haid pun 3 bulan. Tiba-tiba kalau yang mari haid. Tu situ. Maka jika datang haid ini, perempuan yang kecil tak ada. Atau perempuan yang dah putus asa pada haid dah. Mari haid pada tengah iddahnya, tengah dua iddah. Jawabnya maka wajib iddahnya dengan 3 kuruk 3 kali suci pula. Hak dulu tak boleh. Hak dulu boleh separuh dah. Boleh sebulan setengah dah. Atau boleh 2 bulan dah. Boleh 2 bulan lebih dah. Bo nak habis cukup 3 bulan mari uzur. Nak kira bila 3 kali suci. Dan habis. Dan jika iddah sahaya itu jika iddah sahaya mana perempuan yang sahaya tiada haid itu sebulan setengah. Kalau perempuan, kalau hamba yang tak pernah mari uzur lagi, dah. Iddah perempuan yang tiada mari uzur lagi ataupun dah habis uzur dah, tapi dia hamba, maka sebulan setengahnya. Kadang separuh. Kalau 2 bulan separuh. Mana 45 hari lah. Kalau boleh cukup. Dan ada pun perempuan yang putus haid sebab penyakit yang diketahuinya, dia tahu, seperti sebab menyusu. Dia tahulah apabila menyusu dia tak mai uzur. Atau sakit, jenis sakit lain, dia tahu dah penyakit dulu tak apa. Buat ada sakit ni tak mai uzur. Maka hendaklah ia perempuan itu sabar, jadi dalam iddah tu. Sabar hingga datang haid, tunggu.
Apabila sebab itu mana tunggu dulu, sebabnya dia tahu dah dia tahu dah punya pucuk mari mana pucuk tak datang haid itu kerananya menyusukan anak. Kalau tu mana tunggu dulu, sabar dah. Lama sikit ya. Tunggu mari haid dulu. Atau hingga putus asa daripada haid ini, tunggu-tunggu pun tak mari haid gak. Tunggu tak putus asa. Lama ni. Ini yang muktamad ni, tapi ada khilaf masalah ni. Putus asa makna putus asa mari haid mana umur nu 50. Iddah tak bila dak. Baru cerah umur 20. Lepas tu ada penyakit tak mari uzur dak. Dulu mari. Tiba kalau tak lagi je cerah, dia kena tunggu putus asa pada umur 50. Masya-Allah, tak boleh nikah lama. Sabar. Tapi ada khilaf lah. Kemudian putus asa pada haid. Kemudian lagi sapah itu, kemudian mana kemudian daripada putus asa dah. Kalau sapah putus asa pada haid dah, maka iddahnya dengan bulan lah. Apabila putus asa, iddah boleh pula 3 bulan. Atau putus haid tiada dengan sebab penyakit habis. Atau putus haid tiada dengan sebab penyakit yang diketahuinya. Maknanya bukan sebab penyakit hak diketahui itu tak. Penyakit yang dia tahulah, dia tak tahu dah penyakit ni bukannya bawa pada tak mari haid. Maka dimikir tujuk. Apa dia seperti haid dengan sebab penyakit yang tahwi tu. Supaya dia mikir mana supaya tu juga. Dia mikir supaya masalahnya adalah tu seperti haid. Mana seperti haid? Seperti putus haid dengan sebab penyakit yang ketahui. Hak ni hak tak ketahui. Mana putus haid satu penyakit, ada satu penyakit tapi tidak dengan sebab penyakit hak dia tahu tak yang dia ketahui. Hak dia tahunya bukan penyakit ni yang bawa pada putus haid tu maksud dia. Maka support tu gak apa dia? Dia baca syabah. Dinantikan dia kan perempuan itu pada kaul jadid yang muktamadnya. Kaul jadid lah. Kaul jadid mana tunggu gak. Kalau dia tak mari uzur kerana penyakit tapi bukan kerana penyakit ni, tapi penyakit gapo tahu. Dulu mari uzur tiba-tiba tak mari. Ada penyakit ni. Tapi punca penyakit ni ke? Dak. Penyakit mana? Tak tahu. Ada hak dia tahunya bukan penyakit ni. Maka ketika itu tunggu juga. Atas kaul muktamad, kaul jadid Imam Syafi'i, nak tunggu putus asa pada haid dulu. Adapun pada kaul qadim yang muqabil, kaul qadim Imam Syafi'i yang sebelum yang di Baghdad lah. Atau yang tu di Baghdad, masuk Imam Syafi'i di Baghdad, masuk Baghdad. Ataupun di Mesir tapi Mesir hak dulu. Bukan Mesir hak akhir, hak meninggal dia dah. Dia nantinya 9 bulan, tunggu 9 bulan. Ni setahun sikit. Tunggu 9 bulan. Kalau tunggu sampai putus asanya, 9 bulan saja. Dan satu kaul qadim pula, ada satu kaul qadim lagi. Kaul qadim ada 2 sini. Kaul qadim pula tapi satu riwayat lah. Satu riwayat lain pula. Banyak riwayat kaul qadim ni. Dia nantikan 4 tahun, dia tunggu 4 tahun. Teh juga 4 tahun pun. Kalau putus asa lama. Kerana apa? Kerana tunggu 9 bulan kerana sebanyak-banyaknya ada mana kerana apa? Kerana ghalib, kerana kebanyakan tu beranak adalah 9 bulan. Sebab tu kira 9 bulan. Kira 9 bulannya. Kerana apa? Kerananya gitulah. Kerana nak beranak 9 bulan, tunggu 9 bulan dulu. Takut lekat perut ke apa semua. Ataupun 4 tahun kerana sebanyak-banyak mengandung 4 tahun, tunggu 4 tahun. Ni satu kaul ni. Ya, sebab tu ya nak kira kau ni. Quran hadis tak ada. Idhah. Nak kira kau ni kira tu. Itu sebabnya idhah ulama ni. Khilaf 4 tahun. Kemudian selepas 4 tahun maka beriddah ia dengan 3 bulan kerana tunggu 4 tahun dah 3 bulan pula. Habis maka jika haid perempuan yang tiada haid itu pada tengah iddahnya dengan bulan, maka Allah beralihlah. Tengok nak baca pun payah. Beralih mana berpindah. Beralihlah iddahnya kepada kuru'nya. Ni masalahnya pindah. Jika haid ini dia akan datang haid perempuan yang tiada haid itu. Ini perempuan tak mari haid lagi, tiba-tiba mari haid. Pada tengah iddah, dalam tengah iddah. Iddah apa? Iddah dengan bulan. Hak dulu iddah. Ada hak ni iddah dengan bulan dah. Tunggu iddah lain bulan, sebab hak tak ada itu rasa. Tak ada ke? Maka jika datang haid pada tengah iddahnya, maka wajib iddahnya dengan 3 quru'. Tu hak tulah dah tu. Hak tulahnya. Hak tulah situ. Atas tu. Kalau tu maknanya kalau mari tengah-tengah iddahnya, iddah apa? Iddah dengan bulan. Kerana apa? Kerana dia tak mari uzur. Dia tak mari uzur lagi ataupun ialah dah putus asa mari uzur dah.
Tiba-tiba tengah-tengah iddah, boleh sebulan 2 bulan, boleh sebulan 2 bulan dah, iddah dengan bulan dah. Ia mari uzur jawabnya, maka beralihlah iddahnya kepada kuruk. Ini panggil beralih, intikal. Beralih naqlu. Pindah padanya itu kuruk bola sepah hak atas dah, mukarrarnya. Wis dah diiktibarkan pada yang papa dan yang kaya. Dah. Ida kaya papa pula. Dan diiktibarkan kepada yang papa, mana suami yang papa, dan yang kaya, suami yang kaya, papa mana tak mempunyai duit untuk nafkah. Dan yang kaya banyak duit dah. Dan yang pertengahan maknanya sederhana. Tidak kaya, tidak apa-apa. Papa kaya takluk. Papa kaya pertengahan, nasbah antara keduanya. Nak panggil itu dia. Ataupun takluk pertengahan tak apa. Kata pertengahan tu nasbah di antara keduanya. Tapi sini tak. Mana takluk tanazuk. Kata papa ke, kaya ke, pertengahan ke, nasbah apa? Dinasbahkan, diadukan, diukurkan antara keduanya laki isteri tu. Tengok laki isteri lah. Ada baik tu. Kalau takluk pada pertengahan tu sini. Pertengahan tu nasbah apa? Nasbah antara keduanya, antaranya papa dan angka kaya. Boleh ke? Tapi dah baik turunnya, dua-duanya laki isteri tu. Mana nak panggil papa ke, nak panggil kaya, nak panggil pertengahan pun nasbah dua tu lah. Setara mana panggil kaya, setara mana panggil papa. Tu hak dah baik tu. Kalau tanya tengah ayat takluk situ. Tengah ayat tu nasbah dengan nasbah antara keduanya, dua papa dan kaya. Nasbah dua tu. Hak ni papa, hak ni kaya. Lepas tu antara hak ni. Hak ni boleh bayarnya sehari 2 cupak, 3 cupak atau 4-5 cupak sehari. Hak ni tak. Boleh bayar nafkah ke bini dia setengah cupaknya masalah. Hak ni tengah berapa dia boleh bayar cupak setengah masalah. Tu nasbah dua tu. Bukan kaya sungguh. Mana nak bagi kaya tu tengok. Kaya tu nasbah keduanya saja. Bukan kaya nanti duit juta. Tu tak. Tapi dah baik tu itulah dua laki isteri. Maka jika kalau kira ni ada apa-apa dengan kaya lah. Nasbah dua tu. Tak. Maka jika bersalahan antara dua laki isterinya. Kalau tu betul dah hak tu guru rajak ni. Ni ada tafsir sini dah. Maka jika bersalahan berbeza antara dua laki isterinya. Jadi berbeza pada papa dan pada kaya dan pada pertengahan. Kalau tu betul hak tu guru rajak ni. Takluk tanazuk belaka tiga tu. Kalau bersalahan antara lelaki isteri pada papa dan pada kaya dan pada pertengahan, tak serupa lelaki isteri tu, maka hendaklah difardukan keduanya, dua lelaki isteri hak kaya apa papa kan. Difardu mana dihabuankan atau disakatkan oleh qadi dengan ijtihadnya qadi. Tapi dengan serta dengan iktibar suaminya yang tersebut itu, suami yang kaya ke miskin ke, iktibar situ. Walakah demo ni tak royak baca kita. Siapa duk pening kat mana siapa sini? Baca demo tak royak. Mana ni? Sebab tu duk pening kat mana di iktibar tu dah. Ngaji kita guna dah. Nak ngaji ke tak demo ni? Habis. Pening situ demo tak royak. Demo tak ada komen. Tak ada ke? Habis dan dia mikir lagi, ya Allah Akbar, astagfirullah. Dan dia mikir lagi supaya tu juga Pak iddah tak lah. Pak iddah perempuan yang putus asa haid tu. Jika beriddah perempuan yang putus asa daripada haid. Kalau tu hak tadi maknanya perempuan yang tiada haid. Kalau tu tak mari haid dah tu. Sebab tu dah baik tu. Ini tiada mari haid, hak ni putus asa. Kalau tu beza. Jangan tafsir sini lah. Hak tu maknanya jika haid mana jika ada haid perempuan yang tiada haid mana yang tak pernah mari haid. Hak ni putus asa, hak biasa dah cuma habis dah. Dah asa tak mari dah umur 50 60 dah. Tiba-tiba maka datang haid je. Tiba-tiba datang haid di tengah-tengah iddah tu. Dia tak mari dah, tiba-tiba mari. Datang tu bila? Kemudian beriddah yang mana sebab iddah dah.
Datang ke Madinah mana habis iddah, selesai dah. Iddah dengan bulan bukan tengah. Datang dia habis iddah dah. Maka hendaklah jadi wajiblah beridah lain pula dengan kuruk 3 kali suci pula. Iddah lain pula dah. Lepas tu dan batallah iddahnya dengan bulan itu. Batal. Hak iddah boleh 3 bulan tak ada. Tapi kan jika belum lagi ia bersuami. Jika belum ia bersuami. Mana selepas dia habis iddah 3 bulan lah tak suami lagi. Mana tak nikah semula, tak nikah lain. Belum bersuami mana belum nikah lain. Sekiranya dia selepas habis iddah tu, lepas iddah 3 bulan dah, dia tak ada nak bini, dia tak ada nak nikah lain. Nikah lain tu. Bersuami ada nikah lain. Bayar cerai ke, tok laki cerai. Lepas tu ya iddah 3 bulan. Apabila dah habis iddah 3 bulan ada, mai uzur. Maka batal tu, tapi syaratnya kalau dia tak nikah lagi hak lain. Dan jika sudah ia bersuami yang lain, maka tiadanya dituntut jadi pada syarat akan iddahnya yang kurut. Sebab apa? Sebab kerana telah selesai iddahnya pada zahirnya dah habis dah. Pada zahir tadi kan 3 bulan dah. Lepas tu mari tak bila dah kalau sebab nikah dah. Dah zahir. Lagi pula sudah bergantung dengan hak suaminya, lagi pula dah bergantung oleh perempuan tu. Bergantung dah, berkaitan dah. Berikat dengan hak suaminya, suami bagi yang kedua tu. Suami mana? Suami yang kemudian, mana suami yang kedua? Suami yang kemudian mana suami yang kedua tu? Sakut hatu apa dia? Mandi dia lagi, tu lagi, pah bini dia nafkah apa semua sakut pah hatu habis dah. Tak nak mula dah habis. Bermula yang mana masa yang diiktibarkan putus asa daripada haid ada sini. Khabar ialah dengan dikira-kirakan segala perempuan pada qarabatnya. Tengok sini. Dia hak tengok kerabat adik-beradik dia, berapa orang dah hak ada adik-beradik dia dah ambil uzur, tak mari. Kira tu. Ada adik-beradik dia, kak dia. Umur berapa habis uzur, tak mari uzur. Dia tak umur 50. 50. Kalau umurnya 40, 40. Kira kerabat dia. Tapi dan yang muktamaknya ni. Asal ni kalau dhaif lah. Sebenarnya yang muktamak bagi masalah iktibar ni sekalian mana diiktibarkan sekalian perempuan yang semasa dengan dia, kira puas semasa dengan dia. Hak panggil semasa tu maknanya satu jil dengan dia, satu generasi dengan dia, generasi dia. Dah kira tu putus asa tu dah kira puas semua generasi dia tu berapa umur putus asa. Kira situ sinilah. Tapi dah lagi tak yanah dah umur 50. Ada setengah ulama kata umur 62. Tengok situ. Si kita ni dak je kira ada kerabat. Hak lain kita kira perempuan. Tapi kalau kira katanya maknanya sekalian perempuan yang semasa dengan dia. Situ dah habis. Dan iddah perempuan yang hamil itu, yang mengandung itu dengan peranaknya, mana beranak dah. Sama ada talak atau pasah atau mati suaminya. Tak kira. Masa tu tok laki dia cerai dia ke, atau tok laki pasah ke, atau tok laki mati ke, apabila dia mengandung beranak. Maka beranak kadang ada lama. Kalau bau lekat perut, lama sikit. Kalau lekat perut lama dah 2-3 hari nak beranak dah, dia tolak dia beranak habis. Dan sama ada merdeka atau sahaja, sama dia tu orang merdeka atau hamba, supalah mana beranak ke. Tapi syarat, dengan syarat jenis dimiliki itu, dimiliki katanya iddah dia tu ilahnya hamil itu dengan beranak tu, pada dimiliki itu tu iddah dia dengan beranak, dia bangsa dah syarat di bangsa mananya syarat di bangsa mana boleh dibangsakan, dinisbahkan, dibenkan bagi ampunya iddahnya. Kalau anak tu ialah tu boleh bangsa padanya yatim tu, ampu iddah sahib iddah tu. Hak suami hak tolak tu lah. Dengan bahasanya ilahnya, sebab tu adanya zaman dulu. Ada seorang tok qadi tu cerita, dia tu ilahnya hukumkan ilah anak tu bagi seorang yatim tu. Maka seorang tu ilahnya yang mikul tok qadi tu yang mikul wak dia. Mikul wak dia tak sukalah. Kerana apa? Kerana dia dah mamsuh, dia tak ada zakat. Dia tak ada zakat, tak ada apa. Tiba-tiba tok qadi tu hukum tu anak tu bagi dia. Mana mungkin? Sebab tu maknanya mungkin tu dia masih dia ada zakat, dia pun ada mari air mandi dah.
Tu baru mungkin. Kalau dia tak mari air mandi lagi, umur baru 8 tahun, boleh tak kita bangsa anak tu pada dia? Tak boleh. Atau bahasanya lah orang tu tak ada zakat dah. Zakat dah potong dah, tak ada dah. Mana boleh tu ben dia. Sebab tu dah hak Muhammad tu hak ayat syaratnya dibangsakan ini, bangsakan tu anak tu, bangsakan anak lepuk tu kepada yang punya iddah tu. Dia. Dan juga kalau dia tu ialah tak mungkin lagu mana? Tok laki duk duk sulah barat. Ni duk sulah ASEAN kita ni. Mana mungkin? Tak mungkin nyata nak pergi mari tu. Tiba dah beranak. Kira masa dia mari tu, kalau kira mari dalam masanya sekian-sekian kali zamil ni. Kepas tu ben mata lah dak. Tapi mata pun kira lah. Masanya mari tu katanya nak makan masa 3 hari. Kalau masa 3 hari habis lah masa mari. Tiba-tibanya selepas tu beranak tak cukup dia boleh. Tak boleh, tak mungkin ke? Jikalau dengan ihtimal sekalipun, walau ihtimal guna seperti anak yang dinafikan. Ihtimal misal bagi nafi tu. Seperti ni panggil misal bagi ihtimal. Misal ihtimal. Hak ihtimalnya, ihtimal anak tu hak dia atau bukan hak dia. Seperti anak dinafikan, mana anak yang dinafikan dengan li'an. Apabila anak tu dinafikan dan sebabnya sumpah li'an, ini apabila suami tu menuduhkan isteri dia zina, maka ketika itu kalau dia yakin bahawa anak tu bukan hak dia, wajib nafi. Kalau tidak menafi, bahaya besar lepas dah. Dia menafi, wallahi bahawa anak ni daripada zina bukan anak saya. Maka anak yang dinafikan ihtimal anak dia, ihtimal bukan anak dia. Ihtimal lagi. Walaupun gitu sekalipun tak apa, mungkin hak dia lagi. Cuma makna nafi je, yang menafi je sumpahnya. Tapi ihtimal hak dia. Tak apa hak tu. Anak sumpah li'an tak apa beranak dah. Masa duk mengandung, tok laki tuduh bini zina. Kalau tuduh zina, dia pun ialah sumpah li'an lah. Maksudnya anak dalam perut ni bukan anak saya je sumpah. Maka anak ini adalah apa dia lahir, maka perempuan itu habis dah iddah dia. Walaupun anak yang disumpah li'an sekalipun, apa dia lahir, maka adalah habis iddah. Sebab apa? Sebab anak itu mungkin dibangsakan, dinasbahkan pada tok laki mungkin. Tak apa. Dan dengan syarat keluar sekaliannya, sekalian anak tu. Nak keluar habis lah. Nak keluar sekalian anak. Anak tu keluar habis. Hingga yang kembar itu keluar keduanya. Keduanya keluar kemar tu, anak kemar. Tau'amah. Jika hingga tau'amah, bahasa Arab panggil tau'amah. Tau'amain atau tau'amah, anak kemar. Kalau anak kemar 2 orang 3 orang ke keluar habis lah. Sebab tu hingga yang kemar itu keluar keduanya, kalau 2 orang, kalau 3 keluar 3, kalau 10 orang keluar 10 orang. Keluar habis anak kemar semua, baru habis iddah. Bukan keluar yang pertama tu habis iddah dah. Nak keluar semua anak kemar semua. Habis keluar. Kalau keluar separuh tak ada. Sebab keluar paluh masuk balik tak ada. Nak keluar habis tubuh ada dia. Dia kalau mati oleh anak sekalipun tak apa, keluar mati. Atau mergah. Ataupun ialah mergah daging seketul. Daging supaya puk ikan dah. Atau mergah. Mergah mana? Yang berupa, mana yang tertasawur. Yang dah ada gambar dah. Yang ada rupa manusia dah. Ada rupa bentuk manusia dah. Lepas tu, lain pula Tok Beda pun katanya, kalau tak ada rupa lagi, hak tu kembali padanya Tok Beda. Kalau Tok Beda katanya, dia tak ada rupa manusia lagi. Tak ada rupa lagi, hak tu mana kalau Tok Beda. Kalau Tok Beda menyaksikan bahwasanya anak ini adalah kejadian mana itu daging ini adalah kejadian bagi manusia, boleh tak? Jadi kalau dah rupa dah apa dah, rupa memang rupa bentuk manusia dah. Iaitu 120 hari dah. 120 hari tu marah 120 hari. Allah Ta'ala-nya Allahnya tu inna ahadukum la khuliqa fi batni ummihi nutfatan 40 yauman. Jadi nutfah tu 40 yauman summa kemudian alaqatan. Lepas tu jadi alaqah. Misla zalik. Kemudian barulah murghah. Murghah tu jadi 120 hari. Kalau murghah yang berupa dah. Nak keluar, kalau murghah tubik tak apa dah. Mana anak keluar goreng lah panggil. Anak sepopok tu tubik. Habis dah. Jikalau dengan tersembunyi dengan khabar bidan tu baca. Mana jikalau rupa tu. Jikalau berupa saat ni, mana ada gambar saat ni tu, ada rupa manusia tu dengan tersembunyi. Tersembunyi tu dengan mana nasbah. Tersembunyi tu dengan khabar
tersembunyi sekat tu. Sekat tu. Mana tersembunyi? Kursi dia. Baca wakaf tu. Jikalau dengan tersembunyi sekalipun tersembunyi. Jadi tersembunyi jadi nasbah kepada orang ramai baik itu. Nasbah orang ramai kita tak reti, tak pandai tengok. Nasbah orang ramai tak ada sunyi dah. Dah tak reti panggil sunyi mana tersembunyi mana tak tahu. Orang ramai tak tahu. Kita tak pandai bukan tak boleh tak tahu ni masalah ni. Rupa tak rupa. Lepas tu nya berupa tu baru takluk situ. Berupa tu takluk, nak jaga domain tu takluk ni. Dengan khabat bidan, jadi tak bidan yang khabat nah. Kalau tak memang hak rupa dah ni. Ada rupa manusia dah ni. Atau tidak rupanya ni. Tidak rupa ni tidak rupa manusia lagi. Tetapi katanya kata bidan, tak bidan. Qawabil atau qabil. Tak bidan, dia tanya nah, ini marghah ni. Asal kejadiannya kejadian bagi anak dah. Ini asal kejadian dia dah. Tapi dia katanya tak ada rupa lagi, cuma tengok-tengoknya. Ni contoh kata mungkin ada mungkin 110 hari, mungkin 100 hari ke, 100 hari tak jadi marghah lagi. Kalau itu maknanya dia tak ada rupa lagi. Cumanya tok bidan katanya memang hak ninya memang kejadian anak dah ni. Bukan daging lain dah. Daging ni dia dah kenal dah. Mana daging ini adalah asal kejadian manusia. Kalau dia kira dia tak gogel dia akan jadi manusia dah. Tak apa hasil ke. Ada hasil juga iddah dia habis iddah. Apabila tu bi'ah tu daging saat ni walaupun tidak ada rupa lagi tapi tok bidan mengatakan bahawasanya daging ni akan jadi anak, maka habis iddah dengan sebab keluar itu. Jika tinggal mana jika duduk lepuk, kalau duduk lepuk akan jadi anak dah. Deh. Jawabnya nasya berupa mana jika tinggal nasya berupa tak lalu situ. Mana tu rajin. Kalau tinggal ada lepuk, tinggal jenis lepuk nasya berupa, nasya ada rupa dah, ada surah dah. Kalau tinggal lagi 10 hari lagi kau ada rupa dah. Tapi dia. Jawabnya lepas iddahnya perempuan tadi, pas dah iddah. Tetapi jika beranak alaqah, kalau keluar alaqah aja, iaitu darah. Darah 80 hari tu. 40 hari jadi nutfah air mani, 40 hari kemudian jadi alaqah tu 80 hari. Tiada lepas iddahnya dengan beranaknya, mana dengan beranak itu beranak alaqah tu. Kalau keluar alaqah tak jadi. Tapi iddah dah. Tapi bagi mazhab itu Imam Ahmad kalau lebih lepas pada 80 hari boleh dah. Mazhab Imam Ahmad, Imam Hanbali apabila dia lebih alaqah ini lebih daripada 80 hari boleh. Kalau tu bi'ah tu habis iddah juga. Tu mazhab Hanbali. Kerana apa? Kerana zahir kan tu jadikan amani, lepas tu jadi alaqah, lepas tu akan jadi pula jadi marghah. Lepas tu alaqah ya dah. Jadi anak ke alaqah pun tu Imam Ahmad yang faham hadis itu ke. Dia faham sama tak samalah. Habis kata Syekh Ibnu Hajar di Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj. Bersalahan ulama pada sebab menggugur anak yang di dalam perut ibunya yang belum lagi ditiup akan roh. Menggugurkan maknanya buat sebab lah. Menggugur tu mana buat sebab? Maka ubat masalah. Ini khilaf ulama. Khilaf ulama berdosa ke tidak bagi bini kau atau lelaki kau menjatuhkan anak dia, membuangkan anak dia dalam perut yang belum lagi ditiup pun tu roh. Iaitu masa tiup roh tu 120 hari. Kalau 120 hari berarti jadi marghah. Marghah tu ditiupkan roh. Ini tak lagi. Tak sampai lagi. Tak sampai umur tu tak sampainya 120 hari dia pun dah makan ubat. Makan ubat masalah bila jatuh anak tu. Baru 80 hari dah. Mai pak lekat puk. Dia mau makan ubat tak jadi makan sampainya 110 hari. Atau sampai 119 hari, tak sampai 120 hari lagi. Deh tu maknanya dah berarti belum lah. Belum sehari pun belum dah. Belum 3 bulan lagi. Tak dekat kat 3 bulan. Boleh tak? Itu khilaf ulama. Kalau lagi 7 itu khilaf ulama. Ada 120 hari. Dan yang muktamaknya itu haram. Tak boleh. Muktamak haram lah itu. Muktamak haram dah. Dah. Walaupun belum 7 hari sekali pun hukumnya haram. Tapi tidak hukum bunuh anak lah. Tidak hukum qawat balas qisas dah. Dan demikian lagi mana seperti sebab menggugur anak juga. Demikian lagi mana khilaf juga. Demikian seperti ulama pada sebab menggugur anak tu. Diistimalkan suatu barang yang memutuskan bunting. Bunting tu baca. Memutuskan bunting mengandung. Bukan tuntang bunting. Kita salah. Maknanya dia makan benar, dia buat benar supaya memutuskan tu mengandung. Memutus tu daripada asal. Asalnya asal istimal tu. Asalnya dapat tu asal istimal. Mana memutuskan bunting daripada asalnya asal istimal. Bukan.
Bukan asal istimal, mana asalnya asal putih lalu dah. Maknanya tak beranak langsung dah. Dia tu. Sesuatu yang memutuskan, yang memutuskan butir mengandung. Sebab makan ubat macam tak mengandung. Pola ni dah banyak. Okey, kalau ni banyak. Yang buh ubat lah, buh dia tangan, buh macam-macam, buh benda, buh alak tu. Pada asalnya lagi. Ada butir pada asalnya, asal butirnya. Tak beranak langsung. Tapi dapatnya asalnya asal istimal. Masa asal istimal memang tak itu lagi dah. Elaknya asalnya asal butirnya. Asal mengandung tu. Memang tak mengandung langsung lah. Mutus langsung dah asalnya, mana aslan tak mengandung langsung, iaitu haram pula. Tu khiram, tapi khilaflah muktamad haram. Haram tu muktamad haram. Sebab tu katanya bunting daripada asalnya bukan asal istimal. Asal langsung mana tak mengandung langsung. Maka ubat ni memang tak mengandung sampainya mati. Sampai bila pun tak akan mengandung, tu barulah haram. Tu asalnya mana aslan, sepatutnya gitu. Bukan pada asalnya asal istimal lah. Asalnya mana asal bunting dah. Mana tak mengandung langsung. Kalau makan ubat ni doktor katanya mung sampai bila pun tak akan mengandung dah. Ada setengah ubat tu 2-3 tahunnya, maka ubat ni 2-3 tahun tak beranak. Tapi selepas tu beranak tu bukannya aslan, bukan langsung. Hatunya haram. Adapun kalunya kita stok dulu sementara. Cocok ubat ke makan ubat tak mari 2-3 tahun. Tu tak apa, tak haram dak. Tu tak haram dak. Hak masalahnya tak beranak langsung tu. Tak butir langsung, hak tu barulah haram. Nanti kamu tamat lah. Dan jikalau nyata ia bunting perempuan dia, jika nyata ia hamil, hamlu, jika nyata anak dalam iddah, mata tengah duk iddah, tengah-tengah duk iddah nyata ada anak. Dan jikalau nyata ia di dalam iddah dengan kuruk, iddah dengan kuruk tak halus itu. Iddah kuruk, iddah 3 kali suci. Duk tunggu 3 kali suci, nyata ada anak. Dah mulanya ialah untuk lelaki sekarang, dia tak tahu tak lekat perut. Ketika itu maka dia pun ilahnya 3 kali suci lah. Dok tunggu iddah 3 kali suci, mari sekali dah haid. Atau mari 2 kali haid, tiba-tiba nyata ada anak. Tu masuk gitu. Sebab tu nyata ia anak dalam perut tu. Ketika dalam iddah, mana ketika tengah-tengah iddah dengan kuruk tu. Satu. Atau dalam iddah bulan tadi. Patutnya perempuan yang tak pernah mari haid lagi ataupun dah mari haid, dah putus asa haid dah. Iddah bulan. Apa dia? Nyata bunting siapa? Bunting bagi suaminya. Nyata adanya anak bagi suami dia, bukan anak zina, bukan anak syubhat dah. Anak tok laki dia, hak cerai tu. Jawabnya maka hendaklah ini wajiblah ia perempuan ini beriddah dengan beranak pula. Panggil tukarlah. Tukar. Tukar pula. Lebih kurang hak tadi tu lebih kurang dah. Habis. Dan jika syak ia dalam iddah itu akan hamilnya syak. Mana tak nyata dak? Mengandung kau tak mengandung syak. Nampak tak mari uzur pasal lebih dah ni. Ada pasal lebih 2-3 minggu dah. Pasal lebih 2-3 minggu rasa. Tak lebih 2-3 minggu tu tak yakin lagi. Nak mari uzur. Semuanya dah 20 hari bulan mari uzur dah. Tiba-tiba kok mana ni? Sebulan lebih dah tak mari ni. Betul lah tak lagi cerah tu. Mana berarti dia ragu dalam iddah akan dalam ketika iddah tu akan hamil. Maka tidak harus wala tidak sah ia berkahwin tak leh, nak kahwin tak leh dah. Nak kahwin tak leh dah. Tengah nak iddah, berasa lekat perut ni. Berasa mutah ke berasa apa ni zaman dulu kan. Tak gitu beda tak ada alat sekolah ni. Kisyak tak beda tak boleh jadi dekat perut dah. Masalah. Dia syak lagi. Tak boleh nikah jenis suami yang lain hingga hilang syaknya, hilang syak lah. Hilang aku mana? Seperti mari uzur. Hilang tak apa, mari uzur 3 kali tak apa. Atau syak ia seorang tadi akan hamilnya akan anak oleh perut tu. Kemudian itu dah agak wifi dia putus gitu. Api mapuh lama. Sehari 2-3 kali. Ada mapuh lama dah. Agak wifi gitu lah. Kalau api ada boleh. Kalau tak ada api kan tak boleh. Kalau itu maknanya masuk balik. Kalau ia syak. Dah. Tunggu habis dah. Tapi kalau dia syak tu akan ada anak ataupun tidak, kemudian daripada iddah dah. Mana habis iddah dah? Kemudian iddah mana selepas habis iddah dah. Maka sunat ia sabar dah sunat ni. Kalau lepas iddah dah sunat. Lepas habis iddah cukup 3 bulan dah. 3 bulan dah. Dah. Atau 3 suci dah tiba-tiba berasa lekat perut ni. Sunat dulu. Sunat ia sabar kalau tak habis iddah lagi. Kalau tak habis iddah lagi itu wajib. Ni habis dah. Tapi ia syak.
sunat ia sabar, tunggulah sabar. Berkahwin hingga hilang syaknya sunat yang nikah lagi. Tunggu becik molek bi doktor bi gapo bi tok bidar apa orang molek kata ini anak kau bukan. Jaki dulu. Maka jika berkahwin ia dalam syak itu. Syak lepas syak ini syak itu mana syak lepas iddah akhir ni bukan syak dalam iddah dah. Syak itu jenis syak lepas beriddah dah. Dah lepas iddah dah tiba-tiba syak yang lagi nikah juga. Biarlah nikah juga. Atau syak kemudian padanya kahwin jenis sepas kahwin baru dah syak. Masa nikah tu dak lagi nikah pak masa ada lekat perut dulu ni. Itu masalah. Jawabnya maka tidak batal, nikahnya tak batal dak. Kan bang? Kerana sekurang-kurang buktinya itu 6 bulan 2 lahzah. Tidak batal pada dua surah itu, dua masalah ni. Kerana apa? Kerana zahirnya perempuan yang tersebut tu telah selesai iddahnya, habis selesailah. Selesai. Tapi syarat nikah-nikahnya guru lah, tapi syarat. Melainkan ni, hak batal ni. Melainkan hak batalnya beranak kurang pada 6 bulan mulai daripadanya berkahwin. Selepas dia kahwin, kalau nikah tak pandai boleh nyatalah nikah ni tak sah. Kerana apa? Kerana nikah tu perempuan yang ada anak dah. Perempuan yang ada anak oleh perut berarti maknanya dia iddah beranak. Tiba-tibanya selepas nikah tak pandai boleh beranak. Berarti anak itu anak bagi suami dulu. Anak tu nak suami dulu. Maka nyata batal nikahnya nikah suami yang kedua. Dan asal iddahnya perempuan itu dengan beranak itu daripada suaminya yang dulu. Untuk suami dulu habis dah iddah. Lepas tu maka harus ia suami itu isteri ni berkahwin dengan suaminya yang kemudian pada sekarang itu nikah semula. Kerana apa? Kerana hak ni mandi dia dah tak apa, nikah semula tak apa, tak nak iddah dah. Iddah buat laki dia ni. Tak ingat iddah lagi. Tak ada iddah dah. Beranak untuk suami dulu habis iddah, tapi suami yang kemudian ni tak nak iddah dah. Boleh nikah semula. Lepas tu hanu syubhat lah, tak apa, tak hari dah. Tidur dah masalah habis. Sekarang itu mana masa tu masa buat beranak tu nikah lalu dah, nikah semula. Sebab apa? Sebab ia suami yang kedua tu ampunya iddah yang kedua ni. Iddah dia tu lah dah. Sebab tu tak kena dah. Dan wati dalam nikah yang pasti itu mewajibkan iddahnya. Kalau nikah wati dalam iddah ada nikah yang tidak sah, yang tidak cukup rukun syarat, wajib nak pakai iddah juga. Bila kemarin berkeluar anaknya, selepas keluar anak, dia kena iddah. Kena iddah. Jadi sekali selepasnya beranak, nak iddah semula lah. Sebab apa? Sebab nikah tidak sah, nikah tadi. Tetapi bahkan melainkan ia berkahwin, beranak kepada berkahwin dengan orang yang lain daripada suaminya yang kedua tu, barulah. Tu iddah. Wajibkan iddah. Kemudian pada keluar anaknya, apabila keluar anak tu mana nak pakai iddah lah. Tapi kalau yang nak nikah suami yang kedua ni tak kena iddah. Sebab tu bahkan melainkan ia berkehendak di situ. Berkahwin dengan orang yang lain daripadanya suami yang kedua. Kalau hak tu mana kena iddah? Bahkan melainkan. Jadi makna kalau ibarat bahkan melainkan mana tak kena iddah. Maka dia harus itu tafriq padanya bahkan tu. Maka tidak harus melainkan hingga selesai 3 quru kemudian beranak tu kalau nak nikah lain. Maksudnya kalau nikah dengan hak tu, kalau nikah suami tu taklah sebab tadi kan. Sebab yang punya iddah dah. Tapi kalau yang nak nikah lain atau nak iddah apa? 3 kali suci. Contoh katanya masa dia tok laki sekarang dulu dia tak tahu kata ada anak. Ada ataupun syak. Selepas iddah dah syak. Atau selepas nikah dah syak. Maka ketika itu nyata bahasanya nikah yang kedua tu tidak sah. Kalau nikah yang kedua tidak sah, iddah hak suami dulu, beranak. Apabila beranak habis iddah. Kalau iddah dia boleh nikah hak suami yang kedua selalu dah. Tapi kalau dia nak nikah dengan suami yang lain pada suami yang kedua ni, suami yang pertama, ikutlah. Suami yang pertama, suami yang lain pula adalah kena pakai iddah pula. Iddah apa? 3 kali suci. Kerana beranak dah, nak tunggu 3 kali suci. Suci dia antara nifas dan haid. Suci antara nifas dan haid tak apa dah. 3 kali suci. Masalah jikalau bercerai seorang dengan isterinya dengan tolak bain. Cerai dengan tok laki mana cerai daripada dah. Cerai daripada isteri dia dengan sebab tolak bain atau tolak raj'i. Tiba-tiba maka beranak dalam 4 tahun. 4 tahun baru beranak. Maka dihubungkan anak bagi suami itu tak apa boleh. Dia cerai dah 4 tahun baru beranak, tak apa. Baru beranak pahala cerai tu 4 tahun. Mana sejak badannya duduk sekali hingga sampai 4 tahun beranak, boleh hubung. Mana anak tu boleh bendian lah, boleh bendian.
Atau kemudian dah mana talak bain atau talak raj'i dah. Maka beranak di dalam, bukan di dalam, mana dalam lingkungan. Dalam lingkungan 4 tahun mana tak, tapi 4 tahun boleh berhubungan dia, boleh bin dia. Bini tak anak mung dah, anak kurang dah 3 tahun dah, tak. Anak mung, boleh. Tak apa, tak haram dah. Kalau lebih 4 tahun tak boleh haram lah kita bin tu. Dia ikut dia pun lari dah. Kita bangsa tu. Atau kemudian pada 4 tahun, kalau selepas 4 tahun, maka tidak dihubungkan baginya, tak boleh hubung, tak boleh bin dia lah kalau lebih. Lebih tak boleh bin lah, kerana sebanyak-banyaknya tu beranak 4 tahun, mengandung 4 tahun. Habis dan demikian lagi jika ia berkahwin kemudian beriddahnya, maka beranak ia pada 6 bulan atau lebih. Itu wallahu alam, tak nampak hujah dah. Sallallahu